Hai sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan, saya Dr. CK, apa khabar semua, pengasas bagi syarikat perkhidmatan Agropinta. Jadi hari ini saya nak kongsi satu topik berkaitan bagaimana baja foliar diserap oleh pokok-pokok tanaman-tanaman. Kerana banyak kali ada pelanggan yang tanya, macam mana kita nak guna baja foliar, contoh kata produk Agropinta, kita ada ini, baja foliar organik. Jadi banyak yang tanya bagaimana kita nak guna apply produk ini. Adakah nak sembuh secara keseluruhan, sembuh pada tanah, sembuh pada akar. Jadi secara amnya kalau kita nak sembuh keseluruhan pun okey. Tapi untuk cara paling optimum, pasukan Agropinta sentiasa sentiasa recommend kita spray pada daun. Kenapa? Dan hari ini saya nak kongsi bagaimana penyerapan baja foliar berlaku. Baik, mari kita lihat dekat sini. Okay. Pertama sekali, apa itu baja foliar? Jadi untuk Agropinta, kami tawarkan beberapa produk lah. Contoh ini adalah NutriBoost dan juga ada produk-produk lain lagi. Jadi baja foliar secara amnya ia adalah satu jenis baja cecair yang disembur pada daun. Istilah foliar itu adalah daun. Lepas itu ia berfungsi sebagai nutrien tambahan booster kepada tanaman. Kerana katakan kalau kita ada tanaman-tanaman yang besar, jenis pokok-pokok buah-buahan, kalau tanam pada tanah, kami masih perlukan baja tabur untuk tampakkan nutrisi dan untuk menyuburkan tanah itu. Kerana tanah itu sebagai reservoir ataupun kita panggil FD untuk simpan dan bekalkan nutrien kepada tanaman untuk jangka masa yang panjang. Dan untuk baja foliar ini, istilah foliar itu daun. Maksudnya dengan penggunaan aplikasi baja foliar ini, kita sembuh pada daun, ia boleh diserap terus oleh daun. Maksudnya penyerapan itu adalah optimum pada daun. Mari kita lihat kenapa, bagaimana. Jadi mari kita lihat sikit biologi berkaitan daun. Kerana pertama sekali, daun, kita tengok untuk permukaan daun tu biasa dia ada licin sikit macam lapisan lilin. Itu adalah cuticle. Jadi di bawah permukaan daun itu kita ada luang-luang liang-liang udara, itu kita panggil stomata. Jadi stomata itu dia membenarkan pertukaran gas. Gas itu maksudnya udara lah. Pertukaran gas dan juga larutan masuk dan keluar. Dan penyerapan ini berlaku melalui sama ada permukaan cuticle ataupun stomata. Jadi ini adalah dua cara untuk nutrien ataupun baja foliar sebegini untuk masuk dalam pokok-pokok tanaman-tanaman. Baik. Jadi pertama sekali, cara pertama sekali melalui stomata, liang halus tu dia aktif, dia buka tu biasa waktu pagi petang. Kalau cuaca tengah hari panas, dia akan tutup. Dia tutup pintu, tutup, tak boleh masuk. Dia kena pintu buka, baru boleh masuk. Lepas itu pun ada lagi melalui cuticle. Cuticle ini proses dia perlahan sikit. Dia nutrien kecil tu dia akan menyerap secara perlahan-perlahan. Dan kedua-dua penting, dia kena berlaku hand in hand, satu sama lain untuk penyerapan yang paling berkesan. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi penyerapan? Itu pun adalah sebab kami kongsi dengan sahabat-sahabat untuk banyak kali punya video-video terdahulu inilah. Sama ada semburan itu kita buat awal pagi ataupun lewat petang. Lepas itu, faktor-faktor lain adalah contohnya suhu, kelembapan. Kalau terlalu basah, penyerapan dia akan terjejas. Dan jenis spray itu, biasa kita tawarkan yang nozzle ini dia ada jenis semburan halus. Jadi dia akan bagi mist spray. Mist spray itu molekul-molekul kecil itu dia lagi senang untuk masuk. Lepas itu pH jenis baja itu. Banyak produk dekat luar tu kita tak tahu apa pH dia. pH itu dia akan menjejaskan penyerapan dan juga saiz molekul produk itu. Jadi pertama sekali untuk kriteria baja foliar yang optimum, yang sesuai, pertama sekali pH dia perlu sesuai. Ini adalah itu. Dan seterusnya kita pun nak tegaskan bahawa produk-produk Agropinta sama ada baja tabur ke baja foliar ke, semua adalah melalui ujian makmal untuk keselamatan dan keberkesanan. Jadi apa kelebihan penyerapan foliar?
teman sekali, kalau katakan tanah tak subur ataupun ada cabaran pada tanah, tanam pada tanah yang banyak batu-bata semua itu kan. Jadi dengan semburan foliar ini penyerapan cepat. Dia akan bagi kesan pantas kepada tanaman-tanaman lah. Dan juga dia boleh bantu untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis itu adalah satu proses di mana tanaman-tanaman membina makanan sendiri. Lepas itu dia juga boleh meningkatkan imuniti, ketahanan stres, dan dia memang kalau katakan untuk pokok-pokok durian kan, aplikasi baja foliar memang digalakkan karena ia memang boleh bantu untuk bukan sahaja meningkatkan kadar, membentuk bunga, dan juga dia boleh bantu dalam menambah hasil. Okay. Jadi sebagai kesimpulan, jadi pertama sekali untuk baja foliar yang efektif tu kita kena paling senang pastikan kadar semburan tu. Kita tak silam terus kalau kita nak guna foliar spray. Spray itu kita kena sembur, dan sembur tu kita kena guna mist spray. Lepas itu pilihlah produk yang teruji dengan formulasi dengan baik. Jadi Agropintar memang tawarkan produk-produk yang sesuai untuk sahabat-sahabat. Dan itu sahaja untuk sesi kongsi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan follow.